Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subjek akidah. Okey. Tajuknya adalah beriman kepada qada dan qadar. Okey, sebelum kita pergi kepada penerangan qada dan qadar, okey, kita tengok sama-sama rukun iman. Okey, rukun iman murid-murid kena ingat ada 6 perkara, okey. Yang pertama beriman kepada Allah. Okey, kita kena beriman kepada Allah, beriman tentang kewujudan Allah. Bahawa Allah ini wujud, okey, menguasai segalanya. Yang ada di langit, di bumi dan segala isinya. Dan Allah jugalah yang menguasai semuanya. Okey, dan yang kedua beriman kepada malaikat. Okey, ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Kita kena ingatlah, setiap malaikat tu ada tugas yang tertentu. Okey, yang ketiga pula adalah beriman kepada kitab. Okey, beriman kepada kitab. Okey, walaupun kita umat Nabi Muhammad, okey, Nabi Muhammad diberi mukjizat kitab Al-Quran, namun kita tetap kena juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum ini. Okey, kena ingat kitab ada 4 jenis kitab. Yang pertama Al-Quran lah. Okey, yang wajib kita baca selalu, faham, okey, hayati dan tadabbur. Kemudian kitab yang wajib kita imani juga adalah seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Okey. Okey, yang keempat pula beriman kepada Rasul. Okey, murid-murid ingat tak berapa Rasul yang wajib kita imani ni? Okey, 25 orang Rasul. Okey, dan ingatlah kisah-kisah Rasul, okey, sejarah-sejarah Rasul. Okey, wajib beriman dengan Rasul. Walaupun kita umat Nabi Muhammad, tapi Nabi-Nabi lain, Rasul-Rasul lain juga kita perlu imani. Okey, dan yang kelima beriman pada hari kiamat. Okey, hari kiamat adalah hari di mana hari pengakhiran kehidupan seluruh kehidupan di muka bumi ni. Jadi kita kena beriman bahawa adanya akan berlakunya hari kiamat, di mana tarikh, masa dan ketika bila itu Allah rahsiakan. Kerana rahsia itu terkandung beribu hikmah. Okey, supaya Allah nak kita ni bersedia, sentiasa bersedia. Okey, dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Dan inilah yang akan kita sentuh pada hari ini. Okey, tajuk kita hari ini beriman kepada qada dan qadar. Okey, seperti yang murid-murid dapat nota, okey, ustazah dah letakkan maksud sekali dekat bawah tu. Nak bagi murid-murid senang baca dan senang faham. Okey, apa itu qada? Okey, tengok kat situ. Qada ialah ketentuan sesuatu perkara ke atas manusia sejak azali. Tidak boleh diubah. Contoh, rezeki, rupa paras dan umur. Okey, qada ni adalah sesuatu yang Allah dah tetapkan sebelum kita lahir lagi. Okey, rezeki kita, rupa paras kita. Okey, dan umur kita. Sepanjang mana umur kita boleh hidup, Allah dah tentukan dah. Okey, belum kita lahir lagi Allah dah tentu dah bila kita akan mati, dekat mana kita akan mati dan di mana kita akan dikuburkan. Allah dah tentukan dah. Itu namanya qada dan kita tak boleh nak ubah. Okey, itu perkara yang kita perlu imani. Okey, salah satu hikmahnya adalah kita perlu bersedialah. Kita tak tahu umur kita sampai bila. Hari ni ke, 5 minit lagi ke, kita tak tahu. Sebab itu kita kena sentiasa bersedia. Okey. Rezeki pun sama. Kita tidak boleh ubah. Jadinya apa sahaja yang kita dapat rezeki pada hari ini atau masa akan datang, sentiasalah bersyukur sebab itu dah ditentukan sejak azali lagi. Rupa paras. Okey, ada orang cantik, ada orang kurang kan. Tapi ingatlah, Allah dah berfirman dalam surah. Surah apa? Kena ingatlah dalam surah At-Tin. Allah dah berfirman bahawa manusia ni adalah sebaik-baik makhluk. Okey. Jadi kita kena bersyukur. Apa saja rupa paras yang Allah beri pada kita, jaga elok-elok. Okey. Kemudian qadar. Apa itu qadar? Okey, qadar ialah perlaksanaan, okey, ke atas ketentuan sesuatu perkara sama ada baik atau buruk sejak azali lagi. Okey, yang ini boleh berubah. Dia boleh berubah. Okey, contoh sakit, kemalangan, berjaya dalam pelajaran. Okey, cuba tengok contoh berjaya dalam pelajaran. Okey, sebab ini dekat dengan murid-murid kan. Jadi saya bagi contoh berjaya dalam pelajaran. Okey,
contoh kalau murid-murid dia takdirkan lah. Okey. Berjaya dalam pelajaran. Boleh ke berjaya tanpa belajar? Berjaya tanpa pandai membaca? Tak boleh kan? Nanti nak baca soalan periksa pun tak faham. Betul? Jadi dekat sini benda yang boleh diubah. Okey, macam mana pelajar nak murid-murid nak ubah? Okey. Dengan cara belajar bersungguh-sungguh. Okey, adakan jadual belajar. Okey, pagi subjek apa, petang subjek apa, malam macam mana. Okey, dalam belajar, okey, kita nak dapat berjaya dalam pelajaran ni, benda tu kan boleh berubah kan? Kalau usaha kita sikit, maksudnya kejayaan tu dapat sikit je lah. Kalau usaha kita besar, insya-Allah kejayaan tu akan besar. Okey. Hukum. Okay. Sekarang ni tengok hukum beriman. Apa hukum beriman pada qada dan qadar ni? Oleh kerana dia tersenarai dalam rukun iman yang wajib kita imani, maka hukumnya adalah wajib. Apa jadi kalau kita tak beriman dengan qada dan qadar? Tak sempurnalah iman kita. Okey, kerana 6 rukun iman ni penentu kepada keimanan seseorang hamba. Jadi wajib untuk kita beriman dengan qada dan qadar. Okey. Apa hukum kalau kita tak beriman dengan qada dan qadar? Okey, tengok yang bawah sekali nota tu. Hukum tidak beriman kepada qada dan qadar adalah berdosa besar. Sebab kita iman ni perlu lengkap dengan 6 perkara. Okey. Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan terakhir qada dan qadar. Kalau satu je saja kita tak beriman, maka dosa besarlah kita, iman kita tak sempurna. Okey. So, bahagian belakang, surat belakang tu ada soalan. Jadinya murid-murid bolehlah. Okey, soalan yang pertama tu isi tempat kosong. Jadi berdasarkan nota yang diberi tadi, buatlah, cubalah isi tempat kosong dia. Okey. InsyaAllah boleh jawab sebabnya dah ada nota, dah ada maksud diberi dalam tulisan Rumi lagi tu. Okey, pastikan boleh jawab. Okey, dan yang bawah, soalan yang bawah tu pilih jawapan yang betul. Okey, beriman kepada qada dan qadar adalah rukun. Rukun apa? Rukun Islam atau rukun iman? Bulat atau gariskan jawapan yang betul. Okey, ini pun ada dalam nota yang kita bincangkan tadi. Okey, yang kedua, Allah berkuasa ataupun lemah ke atas sesuatu. Bulat atau gariskan jawapan yang betul. Okey, yang ketiga, manusia tidak mampu atau mampu untuk mengubah kehendak Allah. Okey, bulat atau gariskan jawapan yang betul. Okey, jawapan kalau tersalah, padam betul-betul, kemudian jawab yang betul. Okey, buat kemas-kemas. Okey, tahun ni nak UPKK kan, dan pastikan jawapan yang kita buat tu jelas, kemas, teratur. Okey, kalau kita ada buat kesilapan, padam betul-betul. Okey, jangan tinggalkan kesan. Kemudian baru tulis elok-elok. Okey. Untuk subjek akidah, itu sahaja. Kalau murid-murid ada soalan apa-apa, boleh terus WhatsApp Ustazah. Ustazah akan bantu. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum.